Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Surau, yang berusaha Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau Haji Maksum, yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, serta yang saya raikan ayah-ayah, tuan-tuan haji, abang-abang muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dengan izin Allah kita dapat bertemu dalam solat kuliah subuh kita di pagi hari cuti umum ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini sedikit perkongsian ilmu daripada saya kepada ayah-ayah, abang-abang sekalian berkenaan dengan satu topik ataupun tajuk perbincangan yang mana saya anggap benda tu penting pada masa kini untuk kita tahu berkaitan dengan pengurusan harta. Perkara ni pernah saya bawa dulu sebagai muqaddimah. Pernah saya bawa berkaitan dengan faraid ini sewaktu awal-awal dahulu, tetapi di situ saya sempat bawakan muqaddimah. Kita dah maklum harta pusaka ini ataupun pengurusan harta pusaka melalui jalan faraid. Yang pertama, faraid ini memang sangat penting ayah-ayah untuk kita tahu dan kita kena ambil tahu kerana perkara ini akan berlaku dalam keluarga kita. Satu hari nanti kalau tak berlaku sekarang, kalau tak berlaku pada keluarga kita, mungkin ahli keluarga kita yang lain. Jadi pengurusan harta melalui cara kaedah yang pertama iaitu faraid ini yang seperti maklum, yang kita dah maklum sebelum ini faraid ini satu bentuk pensyariatan daripada Allah Subhanahu wa taala, pembahagian harta yang diberikan kepada ahli-ahli waris yang tertentu dengan kadar yang tertentu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting untuk kita tahu. Dulu muqaddimah saya dah ceritakan. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya nak sambung balik sedikit berkaitan dengan harta pusaka ini. Apa yang perlu kita tahu, perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum kita nak bahagikan pusaka. Perkara-perkara yang wajib kita tunaikan sebelum kita nak bahagi pusaka ni pada ahli waris.
Yang ini pun kadang-kadang ya, ada yang tahu, alhamdulillah, tapi kebanyakan yang kita jumpa ramai yang tak tahu. Ya, apa nak kena buat bila dah kebumikan jenazah ini? Ya, apa nak kena buat ya terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati? Ya, yang pertamanya ulama sebutkan tentang ya, duit si mati ni boleh gunakan untuk mana? Ya, jangan kita tergunakan pada tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Ya, yang pertama, kita boleh gunakan duit si mati ini pada pengurusan jenazah si mati. Ya, boleh, tak ada masalah. Ya, kita duk kemas-kemas ya dekat rumah, buka almari, tengok-tengok ada RM2,000 kan, duit si mati dalam laci dia simpan. Kan, tengok nak uruskan jenazah si mati, kain kapan pun tak ada. Ya, apa pun tak ada. Ya, tengah tunggu orang surau. Ya, mungkin si mati ni waktu hidup tidak mencarum khairat kematian, jadi orang surau pun serba salah. Ya, cek nama tak ada. Kan, tak pernah mencarum ya. Tapi duit ada. Duit si mati tu ada. Jadi duit si mati tu boleh dengan kebenaran hukum syarak. Kita pergi beli peralatan jenazah dia, kain kapan, air mawar, air kapur barus, segala-galanya. Ya, daripada awal sampai dia dikebumikan. Upah penggali kubur pun boleh pakai duit si mati bayar. Ini tempat-tempat yang boleh guna pakai duit si mati. Saya highlightkan boleh guna pakai, kerana ada perkara yang tak boleh diguna pakai. Ada, kejap lagi saya akan sebut kan. Ya, boleh guna pakai. Ya, itu pengurusan jenazah si mati. Ya, boleh pakai duit si mati. Dalam bab ya seterusnya, ya, ulama sebut ya, bila meninggal sahaja duitnya ya, kena dibuat apa? Yang kedua, ulama sebut kita kena bayar hutang si mati. Hutang si mati kena bayar pakai duit dia. Ya, kena bayar pakai duit si mati. Kalau dia tak ada duit macam mana, Ustaz? Biasanya atas budi bicara ahli keluarga lah. Daripada segi hukum asasnya, tak ada kewajipan pun ahli keluarga nak keluarkan duit bayar hutang si mati. Tak ada kewajipan. Ada orang tanya, dah bayar hutang lah, negatif. Ada lagi hutang, tapi duit dah habis. Boleh tak ahli waris pakai duit ahli waris? Atas dasar kemanusiaan dan atas dasar ihsan ahli keluarga, ulama benarkan, tak ada masalah. Yelah, yang meninggal tu bapak dia berhutang kan. Mana sanggup ahli keluarga tengok bapak dia mati dalam keadaan tinggalkan hutang tapi tak berbayar. Anak-anak pun collect lah sikit duit, bayarlah pada hutang. Dulu orang tua ni kaki lepak kedai minum kan, buku 35 tu sampai dia mati, nah, RM5,000 sampai dia mati. Asal minum RM35. Asal minum RM355. Kak, masuk buku. Kak, masuk buku. Mati, akak tu pun datang. Nah, minta maaf ya, tak tolong bayar hutang. Berapa ni? RM5,000. RM5,000? Kedai kopi je kot. Memang kedai kopi, tapi kalau arwah ni boleh hidup, tanya balik dia, sejak bila dia duduk minum kedai saya? Takkan nak berkira? Kira modal tu nak beli gula, barang mahal sekarang. Boleh pakai duit si mati. Kalau dia tak ada, ahli keluarga lah kenalah tolong bayar ya hutang.
hutang, ya, sebelum kematian. Seterusnya, ya, yang ketiga hutang sebelum kematian si mati yang berkaitan dengan barangan yang menjadi harta pusaka seperti gadaian. Ya, seseorang yang menggadai, tadi hutang selepas dia mati. Ini hutang sebelum dia mati. Ya, ada hutang ke, ya, kena dibayar. Ya, itu hutang-hutang semua kita kena bayar. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ulama sebut wasiat. Jangan difaraidkan dulu, jangan dibahagikan dulu, jangan. Kita kena cek, ahli keluarga kena cek si mati ni ada wasiat tak. Sebab itu kalau siapa yang buat wasiat, sekurang-kurangnya bagi tahulah pada orang rumah, bagi tahu pada isteri. Berdua je pun tak apa. Leha ni, kalau abang mati ni, abang ada buat wasiat. Apa dia? Tolong bagi RM10,000 dekat surau Haji Maksum. Isteri tahu. Okeylah bang, bila abang nak pergi? Oh sudah. Kau hajar bini ya. Ya, tak adalah bang, saya gurau je. Ya, okeylah bang, RM10,000. Okey. Ya, tak lama suami dia meninggal. Isteri dia yang tahu ni tadi, dia kena bagi tahu pada ahli waris yang lain. Arwah ayah kamu ni ada bagi wasiat. Apa dia? Kita kena serahkan RM10,000 pada surau Haji Maksum. Surau pula siapa yang nak terima? Mungkin pengurusi, mungkin imam dan sebagainya. Kena ambil. Wasiat itu sah. Ya, segala rukun-rukun wasiatnya. Si pemberi ada, si penerima ada, hartanya pun ada, dan juga lafaznya pun ada. Ada. Wasiat ni kalau nak buat, dia kena cukup 4 rukun. Tak cukup 4 rukun ni, tak sah wasiat. Kan? Penerima ada, pemberi tak ada. Sudah. Pemberi ada, penerima tak ada. Tak lengkap. Pemberi ada, penerima ada, harta tak ada. Kan bapak mati kang, bus stop depan tu bapak wasiatkan pada engkau. Tak boleh. Itu bukan harta dia. Pemberi ada, penerima ada, harta ada, lafaz tak ada pula. Main senyap-senyap ikut kata hati je. Dia pandailah bagi ambil sendiri. Tak ada. Tak sah. Mesti kena ada lafaz akad dan qabul, ijab dan qabul. Bukan nikah aja ijab dan qabul, wasiat pun ada ijab dan qabul. Ya, kena ketepikan wasiat. Yang kedua, kalau ada hibah, kena keluarkan hibah itu. Si mati ada buat hibah. Hibah ni saya banyak kali dengar dah ustaz, tapi sampai ke sudah haram sepatah satu pun saya tak faham. Hibah ni apa? Hibah ni pemberian tanpa balasan. Dalam erti kata lain, hadiah. Hadiah. Kita bagi hadiah dekat orang. Ya. Tapi hadiah dalam konteks harta yang kita nak bagi ni, mungkin dalam satu jumlah yang besar, ataupun mungkin satu harta yang tinggi nilainya. Mungkin si mati ada buat hibah. Kan? Ini pun si mati ni waktu hidup bagi tahulah pada ahli keluarga. Jangan senyap-senyap. Kalau dia ada peguam peribadi dia, okey tak apa. Mati je si fulan ni, peguam dia datang rumah. Arwah ni ada buat hibah. Hibah ni apa benda? Dia ada bagi hadiah. Sewaktu dia hidup, dia ada buat dokumen hibah. Dia bagi hibah apa? Dia serahkan rumah banglo ni pada anak bongsu dia. Oh sudah. Mana kita nak duduk lepas ni? Si mati bagi rumah ni pada anak bongsu dia. Rupanya anak dia 2 orang je. 2 perempuan. Dia buat hibah. Ya, hibah ni salah satu daripada jalan kita nak uruskan harta kita.
Boleh tak buat hibah waktu hidup? Memang hibah ni buat waktu hidup, jangan buat dah mati. Jangan pesan pada waris. Kalau bapak dah mati kan, kau tolong buatkan hibah, kena gelak nanti. Hibah ni pemilik harta yang masih hidup ni, dia yang kena buat. Dia yang nak bagi hadiah daripada orang. Takkan dia suruh waris pula bagi hadiah daripada orang. Kita pergi majlis kenduri berkhatan lah, contoh berkhatan kan, kenduri berkhatan anak kawan kita, kita dijemput. Biasanya adat kebiasaan masyarakat kita bila menghadiri majlis khatan ini, kita bagi sedikit sumbangan, sagu hati pada budak yang bersunat tu, betul? Sagu hati itulah hibah. Jadi bila kita bagi pada orang, itu dipanggil hibah. Pemilik harta sendiri yang bagi. Jadi kita nak bagi berapa banyak pun tak ada masalah. Kita boleh bagi berapa banyak pun yang kita nak bagi, tak ada masalah. Tetapi kalau wasiat tadi, Nabi sebut, ulama sebut, tak boleh lebih daripada 1/3. Tapi hibah unlimited. Bagilah berapa banyak nak bagi. Dan hibah ni juga dia satu jalan yang dianjurkan, yang disarankan, yang digalakkan oleh hukum syarak agama kita kepada beberapa golongan tertentu. Salah satu golongan itu adalah orang yang tidak mempunyai anak selepas berkahwin. Satu anak pun tak ada. Anak tekak adalah ustaz. Ni anak kandung. Lelaki tak ada, perempuan pun tak ada. Kahwin 20 tahun, tidak dikurniakan zuriat. Sampailah si fulan tu mati, tak ada anak. Jadi dia pun kira-kira, aku ni rasa aku dah tak lama dah. Aku pun ada sakit jantung. Dah 3-4 kali masuk hospital dah. Aku rasa lepas ni kalau aku masuk padam terus. Jadi dia buat apa? Aku pun harta banyak, Allah bagi dia rezeki banyak, pada reta anak tak ada. Ada ladang sawit, ada rumah, ada itu, ada ini, kereta mewah dan sebagainya, tapi anak tak ada. Jadi dia buat apa? Dia nak buat hibah. Dia pun kenal adik-beradik dia, semua hantu jerangkung, buaya, naga, semua tunggu. Tengah nganga je semua adik-beradik dia. Ada satu kes kat Kelang, dia seorang businessman, tapi duda, tak ada anak. Perkahwinan dulu gagal. Kahwin yang kedua, wanita mu'allaf. Jadi tengah sembang-sembang dengan dia, dengan seorang datuk lah. Datuk ni pun tanya saya, kalau saya ni macam mana ustaz? Udah, kenapa Datuk? Saya ni tak ada anak. Macam mana harta saya ni? Oh, adik-beradik saya tak boleh harap Tang saya tengah hidup ni pun 15 juta dia orang tipu saya. 15 juta? Tengah-tengah saya hidup. Ni kalau saya mati saya tak tahulah ustaz. Apa yang perlu saya buat ustaz? Yang pertama, Datuk dengan perkahwinan baru ni, ikhtiarkanlah dapat anak lelaki. Oh, ya ke? Datuk usahalah macam mana sekalipun. Makanlah pel tu ke, makanlah seafood ke. Orang kata kan, macam-macam petua nak dapat anak lelaki ni, makan seafood lah. Kang seafood tak dapat, gaut dapat. Lantaklah itu petua. Selagi kalau ada fakta kebenarannya, nak ikut je ikut. Oh, kena lelaki, anak lelaki. Habis kalau tak dapat juga anak lelaki, macam mana ustaz? Datuk buat hibah. Datuk waktu hidup ni, Datuk hibahkan siap-siap. Buat dokumen. Kalau Datuk tak nak bagi sekarang, nak tunggu Datuk mati baru benda tu on, pun tak ada masalah. Buat hibah. Hibah ni apa? Datuk bagilah pada siapa yang Datuk suka. Datuk nak bagi pada siapa? Datuk nak bagi dekat saya 1 juta, tak ada masalah, saya berbesar hati.
Oh, itu hibah tak? Ya, hibah. Bagi sebelum Datuk mati, bagi. Sebab apa? Bila kita mati, ada hibah, harta yang telah dihibahkan dia terkeluar daripada harta pusaka. Jadi dah bukan jadi harta pusaka. Bila bukan harta pusaka, ahli waris tak boleh tuntut. Wasiat, hibah, ini semua tak boleh dikira kalau benda tu sah di segi hukum syarak. Banyak yang berlaku di luar sana, hibah tu berlaku, tapi biasalah orang dulu-dulu cakap mulut dia, kan? Duduk-duduk dengan anak bongsu dia dekat beranda rumah, orang tua ni pun cakap, ni kalau bapak dah tak ada, bapak bagi rumah ni pada kamu ya, kamu jaga baik-baik ya, bapak bagi rumah ni pada kamu. Elok selang 2 hari padam orang tua tu. Dia dah tahu dah dia nak pergi dah. Bila meninggal dunia, anak yang bongsu ni tadi pula, adik-beradik dia yang dekat bandar semua balik, kan? Rumah ni diorang tahu nilai dia berjuta, contohlah 1.5 juta. Adik-beradik semua tahu, tapi yang bongsu ni dia tak tahu nilai rumah ni. Bila balik, adik-beradik semua dah berangan-angan dah berangan-angan dah nakkan rumah ini. Kalau tak dapat rumah pun tak apa, kita jual rumah ni, duitnya kita bagi. Tiba-tiba adik yang bongsu cakap, minta maaf lah semua ya, rumah ni arwah ayah dah bagi pada saya. Mana boleh, apa bukti arwah ayah bagi pada kamu? Ni masalah kita ni, tak ada bukti. Waktu bercakap dulu tu pun saksi pun tak ada. Bini dia pergi dapur bancuh kopi, goreng pisang kat dapur, dah tinggal 2 beranak je kat beranda tu. Siapa saksi? Siapa saksi? Waktu ni adik-beradik ke, mak dengan anak ke, takkan ada siapa yang nak percaya kita. Lagi-lagi budak anak yang bongsu pada tu SPM je. Dia lah yang jaga orang tua tu waktu tu sakit. Yang lain semua suruh balik, haram jadah tak nak balik. Sibuk lah, itulah, inilah, tapi reta nak. Dah yang kecil ni jaga, bawa pergi hospital, ambil ubat. Sebab tu arwah bagi pada dia hadiah, mau ambil lah rumah ni. Tapi dia tak ada bukti. Hibah tu berlaku, sah tak? Sah hibah tu. Dari segi hukum syarak, hibah tu sah. Tapi daripada sudut dengan manusia, ada masalah. Siapa nak percaya? Kalau berlaku begini, pada hari ini kalau berlaku lagi masalah macam ini, terus pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Ya, pihak yang tak berpuas hati ni, dia kena bawa kes ni ke Mahkamah Tinggi. Kena buka satu fail di mahkamah. Apa nama failnya? Pengesahan hibah. Yang menerima hibah tadi dia akan jadi plaintiff. Yang menentang ni tadi dia akan jadi defendant. Yang plaintiff tu dia kena cari bukti mengatakan rumah ni arwah ayah bagi pada saya. Yang tak puas hati ni tadi, dia kena cari bukti yang menyatakan tak wujud hibah. Lawan lah kat mahkamah. Kena buat pengesahan hibah. Jadi pesan saya, siapa-siapa yang nak bagi hadiah dalam bentuk satu bentuk harta yang besar, tolong buat dokumen. Jangan cakap-cakap mulut. Kalau cakap mulut, pastikan ada saksi. Ni cakap berdua dengan anak, tapi anak lain tak tahu. Sama juga dengan orang perempuan, kan? Mas mak dia berlambak-lambak. Elok anak yang ni balik, tengok mak dia duk bagi pada anak dia. Kau ambil lah mak hadiah kepada kau. Dah anak perempuan lain semua tak tahu, tapi yang lain tahu mak dia ni banyak barang kemas kat tangan.
Bila mati je, mana barang kemas arwah mak tak nampak pun. Mak dah bagi kat aku dah. Dia pula jadi mami jarum. Dia pula jadi mami jarum. Pulang balik itu pusaka tu. Tak ada. Mak bagi kat aku. Bila masa mak bagi. Itulah korang jangan balik kampung tengok aku. Rajin balik kampung dapat emas. Ni kalau sekali lagi aku balik mak hidup, entah apa lagi orang tu nak bagi. Kalau kita nak bagi pada anak-anak kita yang tertentu, panggil semua balik. Jangan bagi seorang-seorang. Kalau nak bagi seorang-seorang, buat dokumen. Jangan bagi senyap-senyap. Bahaya. Kemudian hari itu bergaduh. Bila bergaduh, ingat kita yang mati dalam kubur ni tenang dan damai ke kat sana? Kena balon kat bawah tu, tahu tak? Teruk kita kena. Kerana kita lah punca zuriat kita atas dunia ni duk bertelagah. Dek kerana si mati inilah punya punca. Waktu hidup menyusahkan ahli waris, kat bawah tu standby lah. 7 petala bumi kena hentak dengan malaikat. Janganlah kita ingat bila kita dah mati. Biasa orang lama-lama ni dia punya dialog dia, kita dah biasa dengar dah. Isteri duk, bang, tanah tu bagilah pada anak-anak bang, pergilah tukar nama dia orang bang. Abang tu dah 80, 3 serangkai pula tu. Jantung lagi, kecil manis lagi, semput lagi. Tukarlah nama bang, pergilah pejabat tanah. Tak ada. Biar dia orang cari dia orang punya sendiri. Ni masalah. Saya minta maaf cakap, tapi inilah dialog masyarakat kita. Orang dulu-dulu yang bagus, ada bagus. Pergi pejabat tanah, ambil borang, isi borang-borang 14A, pindah tanah, pindah nama. Ada yang jenis yang satu lagi yang tadi tu, biar dia orang cari sendiri. Pandai-pandailah dia orang. Aku penat-penat buka hutan ni dulu. Dia orang sedap-sedap nak dapat rasa nikmat dia. Tak ada. Pergi cari sendiri. Pandailah. Aku dah bagi dah pendidikan dekat dia orang. Pandai-pandailah cari harta sendiri. Dah mati, tinggal tanah 20 ekar terbiar. Anak-anak pun mungkin ada anak-anak yang terasa hati dengan bapak dia, kecil hati, tak nak balik dah, lantak lah. Naik lalang Pakistan 40 kali mesin rumput pun biarlah dia mesin. Dan adik-beradik lain semua tanya, Long, arwah ayah punya tanah 20 ekar tu macam mana ni? Biarlah dia tak nak bagi sangat kan. Tanggunglah kat bawah tu. 20 ekar tu, Allah. Kalau dia tak nak bagi pada anak-anak pun tak apa ayah-ayah. Tapi buatlah satu saluran untuk saham akhirat. Apa dia? Wakafkan tanah 20 ekar tu. Mungkin boleh bina masjid sebiji. Contoh. Jangan orang istilah sekarang freeze. Jangan di freeze kan. Kalau freeze, rugi si mati dalam kubur tu. Rugi yang teramat sangat. Dia ada modal, tapi dia tak melabur. Dia ada modal tanah, tapi dia tak melabur untuk saham akhirat. Sekurang-kurangnya kalau dia kata dia wakafkan tanah ni pada surau Haji Maksum, boleh buat masjid Haji Maksum 20 ekar. Dah sepanjang pembinaan masjid tu, orang datang sembahyang dalam masjid, dia punya pahala dalam kubur macam sungai yang deras. Asbab dia wakafkan tanah 20 ekar tu untuk dibina masjid, ataupun dia wakafkan untuk tanah kubur bagi ahli karya Haji Maksum. Dah pahala dia pun banyak dia dapat kat bawah. Tapi dia tak buat apa-apa, rugi lah. Kita pun sama macam tu juga.
Ya, nak bagi paling terbaik bagi pada ahli waris. Tapi saya pesan, kalau nak bagi pada ahli waris, jangan buat secara wasiat. Tak sah. Wasiat tak boleh dibuat pada ahli waris. Ahli waris yang macam mana? Ahli waris yang layak menerima pusaka. Tak sah. Contoh, dia buat wasiat pada anak lelaki dia. Anak lelaki kandung dia. Anak lelaki. Anak lelaki ni ahli waris dalam harta pusaka faraid. Kalau ikut hukum syarak, dia tak sah wasiat tu. Kalau perasan daripada tadi saya bagi contoh surau Haji Maksum, surau Haji Maksum. Sebab wasiat dia kena bagi orang luar yang tak layak menerima pusaka si mati. Bagi pada surau ke, bagi pada hospital ke, ya. Dia wasiatkan 150,000 ni bagi pada hospital sekian untuk beli katil, contoh. Tu sah. Tapi tak boleh lebih 1/3. Hati-hati lah. Tapi kalau hibah, bagilah pada siapa pun. Ahli waris yang layak menerima pusaka pun layak menerima harta hibah. Ya, itu. Ya, kena settlekan dia punya wasiat. Hibah, wasiat. Yang ketiga, harta sepencarian. Kena keluarkan juga harta sepencarian ini. Kena keluarkan juga. Kalau harta tu dah dituntut sebagai harta sepencarian, walaupun dah mati, harta sepencarian ini adalah harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan seseorang dengan pasangan dia. Contoh, bila dia bernikah, dia beli rumah. Rumah itu dibeli bersama. Mungkin deposit duit bini dia, suami dia bulan-bulan bayar kat bank, contoh. Itu harta sepencarian. Bila si fulan meninggal dunia, isteri dia bagi tahu pada anak-anak, mak nak rumah ni sebagai harta sepencarian. Mak nakkan rumah ini sebagai harta sepencarian. Ya, ataupun mak nak deposit rumah ni sebagai harta sepencarian. Dulu mak beli rumah ni deposit 50,000. Mak nak 50,000 dulu. Tak boleh faraidkan dulu, kena bayar 50,000 dulu pada dia. Sebab ada setengah orang perempuan ni dia cerdik sikit, dia tahu faraid dia sikit. Aku dah kira-kira dah, aku dapat 1/8 je ni. Kira-kira, alamak, sikit lah. Cari jalan lah, macam mana nak bagi banyak tapi sah dari segi hukum syarak. Harta sepencarian, kan? Ataupun dia tuntut, dulu Porsche kereta tu mak sambung pakai duit mak. Jadi mak nak duit Porsche kereta tu. Berapa mak? Ada lebih kurang 40,000. Okay. Ahli waris yang lain semua setuju, bayar pada mak dia. Keluarkan, ambil daripada harta pusaka si mati, bayar 40,000 dekat dia. Barulah yang bersih itu difaraidkan. Okey. Baik, itu yang keempat. Dan yang kelima, barulah harta pusaka itu difaraidkan. Dia kena ikut step-step ni. Faraid tu duduk paling belakang sekali. Macam kita bayar zakat lah. Harta yang bersih, dah tolak itu, tolak ini, tolak itu, tolak ini, yang bersih itulah, kalau dah cukup nisabnya, cukup haulnya, kita kena keluarkan zakat. Sama juga dengan pusaka. Tolaklah segala apa yang saya katakan tadi, keluarkan daripada harta pusaka si mati. Yang tinggal itulah yang difaraidkan. Okey? Itu berkaitan dengan perkara-perkara yang kita kena buat. Kita kena tahu benda ni.
Bila kita tahu perkara ni, insya-Allah barulah senang kita nak buat pembahagian pusaka, barulah senang kita nak bincang dengan ahli waris. Kan? Ni kadang-kadang ahli waris pun tak kenal. Satu lagi masalah dalam masyarakat kita ni, ahli waris tak kenal. Okey, ahli waris kita kena tahu sebab kerana apa kita nak berbincang dengan siapa bila si fulan ni meninggal dunia. Nak berbincang dengan siapa? Dia kata dia ahli waris, dia mendakwa dia ahli waris, dia mendakwa dia ahli waris. Kan? Biasalah, bila mati semua datang mengaku waris. Waktu hidup saudara pun tak mengaku. Putus saudara lah, putus harapan lah, macam-macam. Bila mati pandai pula datang. Ya. Jadi penting kita kena kenal ahli waris. Waris kita ni ada berapa orang? Waris kita ada lebih kurang, setiap pada diri kita ni, termasuk saya, setiap pada diri kita ni ada lebih kurang 22 orang ahli waris yang layak dan berhak mendapat bahagian pusaka mengikut situasi. Ada 22 orang. Ayahanda ada 22, ayahanda ada 22, saya pun ada 22. Siapa 22 orang ni? Okey. Yang pertama ulama sebut, okey, sebelum tu kita kena tahu pusaka ni dia diwarisi melalui dua jalan. Jalan yang pertama melalui perkahwinan. Jalan yang kedua melalui nasab keturunan. Melalui perkahwinan ulama sebut, of course lah, pasangan. Yang pertama pasangan kita. Kalau kita meninggal dunia, isteri kita adalah ahli waris. Ahli waris. Isteri si mati, ataupun yang meninggal tu isteri dia, suami si mati, ahli waris. Tapi bila menyebut tentang ahli waris pasangan ini, satu saya nak peringatkan, dia bukan memiliki semua harta pusaka arwah isteri dia. Bukan. Melainkan kalau ada hibah. Melainkan kalau ada wasiat. Tapi kalau wasiat tak sah, dia buat hibah. Kalau ada hibah, suami memang akan dapat semualah. Kalau dalam agreement tu dia kata, saya serahkan seluruh harta saya pada nama arwah, nama suami dia, nama sekian nombor IC. Tunjuk bukti, tengok, ya betul, tak boleh buat apa dah. Okey, tapi kalau tak ada hibah, pasangan bukan dapat 100% harta pasangan dia. Ya, bukan 100%. Kerana ada berlaku pada hari ini, berlaku di suatu tempat, suami yang mengadu pada saya ni mak mertua. Ibu mertua dia datang jumpa saya. Biasalah saya buat kuliah faraid macam biasa untuk golongan muslimat. Habis je biasalah, macam machine gun punya peluru datang tu. Aku ingatkan dah habis lah kuliah, ada lagi pula banyak. Tak apalah, kita layankan aja. So salah seorang dia ada seorang makcik. Kalau makcik ni macam mana ustaz? Kenapa makcik? Anak makcik perempuan tu dah meninggal. Okey, sekarang ni menantu makcik pindahkan nama rumah tu semua atas nama dia. Makcik dan pakcik ni masih hidup. Bapak mertua, mak mertua, bapak mertua, mak mertua ni masih hidup. 1 sen pun makcik tak dapat ustaz. Oi makcik, hantu betul menantu ni. Cepat betul dia buat kerja. Cukup pantas dia buat kerja. Kerja apa? Pindah nama. Dia kata semua anak makcik punya harta dia punya. Dia suami dia kata.
Oh, saya kata tak boleh macam tu. Salah. Suami ni, dia ada dua keadaan. Satu ada anak, satu tak ada anak. Kalau ada anak, suami akan dapat 1/4 sahaja. Kalau tak ada anak, dah kahwin 20 tahun, anak tak ada, isteri dia meninggal, suami dapat 1/2 sahaja. Kalau 500,000, 250,000 je suami punya. Bukan 500,000 tu suami punya. Tapi dalam kes ni ibaratnya begitulah. Habis semua harta arwah anak perempuan dia jatuh pada tangan menantu lelaki dia ni seorang. Ya. Tak. Pasangan memang ahli waris, tapi bukan semua. Sebab tu kita kena tahu. Kalau dia ambil juga, macam mana Ustaz? Buat laporan polis. Menantu sendiri Ustaz, takkan kita nak laporkan pada polis? Dia sekarang bukan menantu dah. Dia merupakan hantu kuntilanak. Kalau dia boleh buat benda tu pada mak mertua, kenapa dia tak ada perasaan yang itu mak mertua dia? Jadi tak salah juga kalau makcik nak ambil tindakan, pergi ke balai, buat laporan polis, cakap menantu makcik pecah amanah. Jangan main-main. Nak urus harta pusaka, siapa yang menguruskan harta pusaka, jujur dan amanahlah sampailah harta tu diserahkan kepada ahli warisnya. Jangan ada sekelumit ataupun sebesar biji sawi pun dalam hati nak khianat. Kalau kantoi, ke dalam bang. Dalam bang, main. Atas tiket pecah amanah. Pecah amanah, bicara dia bukan mahkamah syariah, mahkamah sivil. Dan pastinya jumlah penjara tu boleh bayangkanlah berapa tahun dalam tu. Kalau sabit kesalahan, memang betul terdapat pecah amanah. Sebab itulah harta pusaka ni jangan main-main. Siapa yang ada, yang nak ambil tanggungjawab tu, tanggungjawab betul-betul. 1 sen pun jangan khianat. Sebab kalau kantoi, termasuklah yang biasanya yang menguruskan ni ahli keluarga lah. Kadang-kadang adik-beradik si mati, kadang-kadang suami si mati. Nak uruskan betul-betul, ikut landasan syariat. Kalau bukan hak kita, kita just menguruskan sahaja. Macam siapa? Sulaiman Aklakan. Kalau tuan nak uruskan, tuan boleh uruskan. Kalau tuan nak saya uruskan, saya boleh jalankan seperti biasa. Itulah tugas seorang pemegang amanah. Piramli buat cerita tu bukan biasa-biasa. Ada moral dia yang tinggi. Baru bila saya belajar bab faraid ni, baru saya teringat cerita tu. Oh betul lah, genius betul almarhum ni. Benda belum berlaku lagi. Bukan berlaku pada zaman dia pun, berlaku tu pada zaman ini. Tapi almarhum Tan Sri Piramli ni boleh buat cerita macam itu. Itulah benda yang berlaku pada hari ini. Pemegang amanah. Nak buat betul-betul. Kalau tak mampu nak buat, jangan cuba-cuba. Kalau tak kuat, jangan cuba-cuba. Menguruskan harta yang juta. Cuba tengok kes almarhum Tan Sri Jamaluddin Jarjis. Tak selesai sampai hari ni. Faraid lah tu, pusaka. Harta dia bilion. Mak dia nak, isteri dia nak, masing-masing nak lebih. Memang kedua-dua tu ahli waris. Okey, kita tengok ahli waris yang seterusnya. Bapa si mati. Bapa si mati ahli waris. Bapa si mati ahli waris. Yang ketiga, ibu si mati.
Ya, ibu si mati ahli waris. Jadi menantu jangan nak bergaduh dengan mak mertua. Ni hari ni yang berlaku, menantu kebal semua. Kenapa kau tak bagi mak mertua kau? Orang tua tu dah nyanyuk, tak ingat apa dah. Pergi lantak sama dia. Dia bukan tahu pun aku ambil dia punya. Memang dia tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Jangan main-main makan harta pusaka ya. Satu sen kita makan, hancur hidup kita atas dunia ni. Hancur sehancur-hancurnya, Allah Ta'ala akan kerjakan kita cukup-cukup. Hidup sempit, hidup tak berkat, rumah tangga huru-hara, dek kerana duk makan harta pusaka orang. Jangan ingat bahagialah makan harta pusaka orang. Walaupun RM100 makan harta pusaka, yang bukan hak kita, tunggulah dia punya azab atas dunia ni. Allah Ta'ala akan hancurkan cukup-cukup lah. Dah banyak ada testimoni kat luar tu. Ada yang gila, ada yang gila. Yang gila ni waktu dia sihat, dia makan harta orang, tapi bukan hak dia. Gila Allah Ta'ala buat dia. Rumah tangga porak peranda, macam masalah tu datang bertimpa-timpa dalam hidup dia. Jangan main-main ya. Kalau bukan hak kita, bagi pada yang berhak. Jadi ibu ni tadi adalah waris. Yang keempat, datuk sebelah bapa. Datuk sebelah bapa pun waris kan? Ya. Datuk sebelah bapa si mati. Ni golongan atas lah. Kalau yang mati dia, bapak dia, atuk dia. Atuk sebelah bapa. Yang kelima, nenek sebelah bapa si mati. Ni kes cucu dia mati ya ni. Nenek sebelah bapa tu hidup. Yang keenam, nenek sebelah ibu. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, anak lelaki. Anak lelaki si mati. Yang ke-8, anak perempuan si mati. Yang ke-9, cucu lelaki daripada anak lelaki si mati. Cucu lelaki daripada anak lelaki dia. So yang meninggal ni atuk dia lah. Atuk dia kahwin, ada anak, dapat anak lelaki. Anak lelaki dia kahwin, dapat anak lelaki. Itulah dia, cucu lelaki daripada anak lelaki si mati. Yang ke-10, cucu perempuan daripada anak lelaki. Tadi anak lelaki daripada anak lelaki. Yang ini tadi cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang ini cucu perempuan daripada anak lelaki dia. Anak lelaki dia kahwin, dapat anak perempuan. Itulah dia. Yang ke-11, saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik, satu bapa, satu mak, itu ahli waris. Yang ke-12, saudara perempuan seibu sebapa. Ni adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan, satu bapa, satu mak. Yang ke-13, saudara lelaki sebapa, adik-beradik satu bapa lain mak. Bapak dia kacak sangat, poligami. Macam mana? Kahwin bini pertama dapat anak lelaki, kahwin bini kedua dapat anak lelaki. Itulah dia, adik-beradik satu bapa lain mak, lain kilang lah. Tapi modal ya, daripada benih yang satu. Okey, yang ke-14, saudara perempuan sebapa. Tadi adik-beradik lelaki satu bapa, yang ni adik-beradik perempuan satu bapa. Yang ke-15, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Anak saudara kita, kita sandarkan semua status ni dengan kita. Kita ada abang tak? Abang kita kahwin tak? Abang kita kahwin ada anak lelaki tak? Anak lelaki dia dengan kita anak saudara. Kalau kita mati, anak saudara kita tu, yang lelaki tu, waris.
Ramai orang tahu waris ni yang terdekat dengan dia je. Anak, bini, tu je. Ni ya, ulama sebut anak saudara lelaki. Yang ke-16, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Anak saudara kita daripada abang kita. Abang kita tu daripada mak lain, tapi satu bapa. Adik-beradik kita satu bapa lain mak tadi, dia kahwin, dapat anak lelaki. So anak lelaki dia dengan kita, anak saudara lah. Itu yang ke-16. Yang ke-17, adik-beradik lelaki seibu. Yang ini mak dia pula kahwin. Mungkin kahwin cerai macam tu lah. Sama ada cerai hidup ataupun cerai mati, kan? Kahwin suami pertama, cerai mati. Ada anak dengan suami pertama. Kahwin suami kedua pun ada anak juga. So diorang ni satu mak, tapi lain bapa, pun ahli waris. Yang ke-18, saudara perempuan seibu. Tadi lelaki, ni perempuan pula. Adik-beradik perempuan, satu mak lain bapa. Yang ke-19, bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Tu dia. Bapa saudara kita pula. Bapa kita punya adik-beradik. Yang meninggal sekarang ni anak saudara lah. Bapa saudara sebelah bapa dia tu ahli waris kita. Yang ke-20, bapa saudara sebapa sebelah bapa. Tadi seibu sebapa, yang ini sebapa. Adik-beradik bapa kita yang satu bapa lain mak. Yang ke-21, yang ni panjang sikit. Sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa dengan si mati. Sepupu pun ahli waris tak? Ahli waris. Yang ke-22, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Yang tadi satu bapa satu mak, yang ini satu bapa. Sepupu dengan si mati. Dan yang ke-23, pembebas hamba. Yang ke-23 ni dah tak ada dah zaman kita. Bibi bukan, pembantu rumah bukan. Jangan pula dia mati, alhamdulillah, bibi aku ni banyak reta dekat Indonesia ni, jadi aku punyalah reta dia. Tak ada. Jadi pembebas hamba ni zaman Nabi SAW dan juga zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Zaman ni je. Zaman kita sampai 22 ni saja, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Maka 22 orang inilah ahli waris kita yang layak dan berhak menerima pusaka kita mengikut situasi. Daripada 22 ini, 5 orang daripada 22 ni pasti dapat bahagian. Berlakulah situasi apa sekalipun, 5 orang ni Allah jamin dia punya bahagian pusaka. Tak ada siapa boleh kacau 5 orang ini. Yang lagi 17 ustaz, tengok kepada situasi dan keadaan. Siapa 5 orang ni? Sebagai penutup pada pagi ni, 5 orang ni siapa? Yang pertama, pasangan. Mati je bini dia, suami dia tu, tak ada siapa yang boleh menafikan hak dia terima pusaka. Adik-beradik si mati pun tak boleh cakap kamu tu isteri si mati je, yang meninggal tu abang kami, kamu tu isteri, duduk jauh-jauh. Pangang tahu lah. Tak tahu cakap tak tahu, jangan mandai-mandai buat hukum sendiri. Yang meninggal tu suami dia, bukan dia punya teman lelaki, bukan boyfriend, suami.
akad nikahnya sah. Adik-beradik pula lebih-lebih. Ni banyak kes yang berlaku pada hari ni, adik-beradik lah yang lebih-lebih buat dia punya hukum hakam sendiri, ikut kepala otak dia yang bagi. Memandai-mandai cakap, kamu isteri kamu tak layak, kamu duduk diam-diam, kamu dengan anak-anak kamu tak layak satu sen pun. Kita orang ni darah daging dia tau, yang meninggal tu alung kami. Ada satu dalam bahasa Arab disebut al-mangku wal hayun. Inilah maksud dia. Kalau tak reti, cakap tak reti, jangan memandai-mandai. Pasangan ni Allah yang bagi ni, Allah yang bagi. Bukannya Jabatan Agama Islam Selangor yang bagi. Bukannya Majlis Agama Islam Selangor yang bagi. Bukan Jabatan Kemajuan Islam yang bagi. Allah yang bagi. Dalam surah An-Nisa, Allah jamin diorang punya bahagian pasangan. Kalau kita adik-beradik si mati, kita kena tahu benda ni, di mana kedudukan kita. Memanglah tadi saya kata dalam ahli waris ada adik-beradik, betul. Tapi saya kata 17 daripadanya tengok situasi. Tapi 5 orang ini kalau ada waktu si mati meninggal dunia, kalau 5 orang ni ada, 17 tadi jangan menyebuk. Yang 17 tu jangan menyebuk. Tak ada hak pun nak bersuara, nak bagi pendapat tak apa. Tapi kalau kata saya pun nak bahagian saya pun nak juga, saya ni adik bongsu si mati, nanti lu bawa bertenang, relax. Tak layak. 5 orang ni pasangan. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 11. Ni bapa si mati, apa berlaku sekalipun, bapa si mati ni akan dapat bahagian. Ni dalam kes ni pula, menantu lah pula, jangan jadi hantu pula. Bapa dah nyanyok, bapa dah tak boleh pegang duit banyak-banyak, nanti duit hilang. Tak, dia nyanyok ke, dia hilang ingatan ke, dia masuk hospital ke, asal dia bernyawa je, bagi bahagian dia. Bapak ni kuasa veto dia besar kuasa dia, bapak si mati ni, bagi bahagian dia. Sebab bapak ni dia dipanggil, dia ada ketika dia akan dapat sebagai ashabul furud, dan ada ketika dia akan dapat sebagai penghabis baki harta pusaka. Bapak si mati ni dia salah seorangnya asabah, penghabis baki. Asabah ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia dalam bab pusaka ni penghabis baki. Yang ketiga, ibu si mati. Apa berlaku pun ibu si mati akan dapat bahagian, tapi bukan semua. Ada ketika tengok situasi, kalau si mati tak ada anak, ibu si mati akan dapat 1/3. Kalau si mati ada anak, ibu si mati akan dapat 1/6. Bukan semua, tapi ada bahagian. Yang keempat, anak perempuan kandung si mati. Apa berlaku pun, anak perempuan si mati ni dia layak menerima pusaka. Bukan seperti mana yang didakwa oleh adik-beradik tadi, kamu anak si mati tak ada kena-mengena. Oh, sedap kau, Allah bagi, kau tak bagi, kau lagi hebat daripada Allah. Mana boleh ustaz, anak si mati tu kecil lagi, baru umur 3-4 tahun. 3-4 tahun ke, umur sehari sekalipun, dia anak perempuan si mati, dia layak terima pusaka arwah bapak dia. Tapi dia baby lagi ustaz. Tak apa, mak dia ada, mak dia akan jadi pemegang amanah. Dia bukan masalah baby ke besar, asal ada pertalian nasab itu, dia anak perempuan kandung si mati, dia Allah bagi, Allah jamin bahagian dia. Kalau dia tak ada adik-beradik, dia tunggal 1/2. Kalau dia adik-beradik, dia ada adik-beradik perempuan yang lain, tapi tak ada adik-beradik lelaki,
Allah bagi dia orang tu 2/3. Jadi kita siapa nak kata dia tak dapat? Sebab apa? Sebab kita ni darah daging dengan si mati? Tak cukup kuat. Dia orang tu lagi kuat daripada kamu. Dia isteri, dia anak-anak si mati. Yang keempat, yang terakhir, anak lelaki kandung si mati. Sama juga situasi dia. Sama ada dia baby ataupun dia dah dewasa, dia adalah waris. Dan anak lelaki kandung si mati ni juga merupakan asabah. Tadi atuk dia asabah, anak lelaki dia pun asabah juga. Ya. Dalam skala berlaku situasi begitu, atuk akan dapat 1/6 saja. Baki siapa habiskan Ustaz? Anak lelaki. Dia akan habiskan semua sekali. Habis kami adik-beradik tak dapat apa-apa ke? Tak dapat apa-apa. Anak lelaki ni very expensive. Kalau kita ada anak lelaki, didik bagi soleh-soleh. Sebab dah besar, dialah yang akan habiskan harta kita. Adik-beradik kita 1 sen pun dalam situasi itu tak layak terima bahagian pusaka kita. Sebab apa? Kita ada anak lelaki. Walaupun anak lelaki kita seorang. Wah, cuci kaki betul dia. Jangan main. Ada orang dia kahwin dapat anak lelaki tunggal. Anak lelaki dia seorang je. Wah, yang ini betul-betul lah. Kalau bapak dia mati, kebetulan pula atuk dia, bapak kepada bapak dia dah mati awal dah. So waktu si mati meninggal dunia, tinggal 2 orang ahli waris je, isteri dengan anak lelaki. Dalam situasi itu 2 orang ni saja ahli waris. Habis adik-beradik ramai-ramai tu, dia terhalang dek kerana anak lelaki ni. Tak dapat, gigitlah jari. Carilah sendiri. Tapi kalau si mati tak ada anak perempuan Ustaz, kita bagi contoh lain. Si mati meninggalkan seorang isteri, 3 orang anak perempuan, seorang ibu, seorang bapa. 6 orang ni saja ahli waris. Habis adik-beradik tak dapat? Tak dapat. Sebab apa? Sebab Bapa ni yang akan menghabiskan segala baki pusaka. Isteri dapat 1/8, anak perempuan dapat 2/3, mak si mati dapat 1/6, bapa 1/6, campur baki. Habis. Tu kalau tak ada anak lelaki. Tapi bapaknya ada menyelamatkan keadaan. Tu saya kata bapak ni kuasa veto. Besar kuasa bapak ni. Kita bagi contoh lain. Si mati meninggalkan seorang isteri, 4 orang anak perempuan. Bapa dah lama meninggal. Mak si mati dah lama meninggal. Balu si mati, 4 anak perempuan. Balu akan dapat 1/8, anak perempuan dapat 2/3, 4 orang. Baki pergi mana Ustaz? Barulah pergi cari adik-beradik lelaki seibu sebapa si mati. Dalam situasi inilah barulah adik-beradik tadi tu ada bahagian pusaka dia. Sebab dia orang ni tak ada anak lelaki, bapa si mati pun dah lama mati. Jadi baki tu nak kena dihabiskan. Siapa nak habiskan? Kita cari waris terusnya, adik-beradik lelaki si ibu sebapa. Tengok si mati ada adik-beradik lelaki. Barulah dia dapat. Okey, baik. Jadi saya rasa cukuplah sampai situ dulu. InsyaAllah akan datang ada rezeki kita dipertemukan lagi dalam kuliah. Kita akan sambung lagi lah insyaAllah. Wallahu a'lam. Saya minta ampun, saya minta maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Yang lemah itu adalah datang daripada kurniaan Allah kepada saya. Saya minta ampun, saya minta maaf dunia sampai akhirat.
Jadi kita tangguhkan dulu kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم إن شاء الله jumpa lagi.